bab anjuran kita membaca beberapa surah dan jadikan satu amalan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa Quran tu kita baca, tetapi ada sebahagian surah-surah yang kita boleh jadikan satu amalan. Salah satu contohnya iaitu seperti surah Al-Mulk kita baca kan sebelum tidur, itu amalan. Bukan baca surah Mulk Al-Quran tak baca kan, surah Mulk, ataupun baca surah Al-Kahfi kan contoh kan, banyak, ataupun surah atau ayat kursi kan. Maksudnya satu surah ataupun amalan-amalan ni, yang ini kita dianjurkan jadikan satu amalan, satu amalan selain kita juga membaca ayat Al-Quran. Bukan ayat Quran tu kita tinggalkan, tak ada. Ayat Quran tu kita baca tuan-tuan sampai habis, sampai khatam. Itu yang kita nak kan. Dan surah tu satu amalan saja, satu amalan bagi kita. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah datangkan beberapa hadis dalam bab ni, iaitu bab khusus untuk anjuran membaca, kan, untuk kita amalkan, iaitu hadis yang pertama dalam bab ni tuan-tuan. An Abi Sa'id Rafi' bin Mu'allah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjidi. Fa akhadha bi yadihi falamma aradna an nukhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la uallimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani wal Qur'an al-azim allazi utitu, rawal Bukhari. Daripada Abi Sa'id Ar-Rafi' Mu'allah radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'an, adakah kau nak tahu, aku nak beritahu ni, iaitu surah yang paling agung, yang paling besar sekali, qabla an takhruja min, sebelum engkau keluar daripada masjid. Jadi tuan-tuan, Nabi nak beritahu kepada Abi Sa'id Rafi' Mu'alla ni, kau nak tahu tak, kata dia, ada surah yang paling agung sekali, kata dia, sebelum keluar daripada masjid ni, masjid. Fa akhadha bi'aidihi, maka dia ambil tanganku, kata, falamma aradna an nahruja qultu, apabila kami nak keluar daripada masjid, qultu, dan aku berkata, wahai Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya engkau mengatakan bahawa nak beritahu aku ada satu surah yang paling agung sekali, yang paling mulia sekali kan, fil Quran, di Al-Quran. Qala, apa kata Nabi? Alhamdulillahi rabbil alamin, iaitu surah Al-Fatihah tuan-tuan, suratul Fatihah yang paling agung dalam Quran tu. Jadi nak ikutkan, kalau kita tengok tuan-tuan, secara automatik dalam surah dalam Al-Quran pun mula-mula dengan surah Al-Fatihah tuan-tuan. Surah Al-Fatihah dalam Quran pun dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, surah Fatihah ni tuan-tuan juga tiap solat kena baca kan, wajib baca. Tak baca tak sah solatnya, sama ada solat wajib ataupun solat sunat kan, ataupun solat jenazah kan, mesti ada baca surah Al-Fatihah, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Sebab riwayat lain mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatil kitab, tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bermakna surah Fatihah tuan-tuan wajib kita baca kat mulut kita ni, bukan sekadar dengar daripada imam je. Lepas tu kita kena baca. Kena baca. Kalau kecuali mazhab Hanafi lain tuan-tuan, mazhab Hanafi dia dengar je dah cukup, imam baca. Kan, lepas tu dia tak baca. Itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, wajib baca walaupun kita telah dengar juga, wajib baca. Tu dia, wajib baca. Contoh kalau dia terlepas kan, contoh masuk rakaat kedua kan,
Jadi dia baca sebab dia tak dengar imam baca Fatihah, jadi wajib baca. Begitu juga kita tuan, kita dengar ke tak dengar je, wajib kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Kecuali kalau imam nak rokok kita datang kan, kita sempat-sempat sunyi, itu lain cerita. Itulah lain cerita. Itu dia. Sebab tu nak ceritakan surah Alhamdulillah Rabbil Alamin khusus bolehkan jadi satu amalan. Kan kita baca kan, boleh jadikan satu amalan. Ini surah azim yang mulia sekali, yang mulia. Sebab pernah satu hari Rasulullah menghantar tentera kepada satu puak ni. Datang satu puak, tiba-tiba ketika itu ketua puak tu disengat oleh kalajengking, tuan-tuan. Kan? Kalajengking, maka dia minta bantuan daripada tentera Islam ni. Maka datanglah dia, maka dibacakan surah Al-Fatihah, tuan-tuan. Baca surah Fatihah, sembuh tuan-tuan dengan izin Allah. Dengan izin Allah sembuh dengan kalajengking. Kalajengking. Kalau saya pula tuan-tuan, kalau contoh kawan saya di padang pasir kan, ada seorang kawan saya kena sengat kalajengking warna putih, bukan hitam tuan-tuan. Mungkin warna putih ni dia kurang sikit kan, tapi warna hitam tu dia punya naik ekor dia tu, tu bisa. Tapi ni kalajengking yang berwarna putih. Dia sengat kawan saya tuan-tuan tu. Dia sengat cepat-cepat, dia ambil kalajengking tu, dia putar dia punya dia punya sengat tu atas tu, ambil dia sapu sebagai penawar. Dia sapu balik, sapu bisa dengan bisa. Kan, alhamdulillah sembuh. Kan, sembuh. Tu dia antara itulah penawar saja, penawar. Tapi semuanya dengan izin Allah, tuan-tuan. Nak sembuh. Kalau bubuh tak sembuh juga dengan izin Allah juga, tak sembuh ke kan? Dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah dia sembuh. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini diletakkan dalam bab Al-Quran, tuan-tuan, dalam bab anjuran membaca ataupun mengamal ayat-ayat yang tertentu. Di antara surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladhi nafsi biyadi inna li ta'dilu thuluthul Quran. Dalam riwayat lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ayajizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Quran fil lailatin fashakka dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiku dhalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Quran. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata fi qul huwallahu ahad dalam surah Ikhlas, wal lafzi nafsi biyadi, demi zat Allah jiwa-jiwaku di tangannya. Nyawa semua di tangan Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala ni menghidupkan kita, Allah Ta'ala ni mematikan kita juga, tuan-tuan. Allah Ta'ala memberikan kita kesakitan, Allah Ta'ala memberi kita kesehatan. Kan? Allah Ta'ala memberi kita rezeki. Itu dia. Qala li ashabi, dan berkata pada sahabatnya. Apa katanya? Ayajizu ahadukum ay yaqra'a bi thuluthil Quran fi lailatin, adakah kamu sanggup jika kamu membaca sepertiga ayat Al-Quran pada waktu malam? Sanggup tak? Sanggup ke tak? Fashakka zalika alaihi, maka dia kata sukar kan. Para sahabat kata, wa qalu ayyuna yutiku zalika, ya macam mana kita nak baca wahai Rasulullah? Faqala qul huwallahu ahad Allahu samad thuluthul Quran. Katakanlah bahawa dengan surah Ikhlas tu baca 3 kali, qul huwallahu ahad Allahu samad, qul huwallahu ahad. Nak nyatakan bahawa ganjaran pahalanya seperti membaca ayat Quran kesemuanya. Ganjaran saja, tuan-tuan. Dikatakan ke ganjaran saja. Sebab tu Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa di situ dia kata ada 3, iaitu mengatakan nilai pertigaan kerana kandungan di dalam surah tu Ikhlas, tuan-tuan, ada tauhid, ada tentang bab hukum, tuan-tuan, bab hukum dan kisah akidah. Sebab tu dikatakan sepertiga kan, sepertiga. Baca qul huwallahu ahad 3 kali,
umpama dapat pahala baca keseluruhan Al-Quran. Tu dia kan. Tapi bukan maksud gitu tuan-tuan. Perlu diingat bahawa al-jaza dan ijza. Al-jaza ni maksudnya dinilaikan dengan pahala kan. Kalau al-ijza tu maksudnya diganti. Ibarat macam gini tuan-tuan. Contoh tuan-tuan bernazar untuk membaca Al-Quran. Dan nazar kan, kalau ni contohlah, misal ni contoh saja, kalau aku baca Quran, kalau dapat projek ni, aku nak membaca Al-Quran kan. Tetapi bila dapat projek je, jangan tuan-tuan pula qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali baca, alhamdulillah, lepas. Bukan maksud macam itu. Tuan-tuan baca semua ni tuan-tuan. Baca satu Al-Quran. Sebab tu dinilaikan, kalau Qul Allah tu dinilaikan sebagai pahala tuan-tuan, bukan amal. Bukan amal. Amal kita itu kita baca Al-Quran sampai habis, khatam daripada Quran Baqarah, ikut susunan sampai habis. Itu amal. Bukan tuan-tuan kata, okey, dan nazar, okey, aku nak baca Quran dan nazar ni, okey, baca Quran 3 kali, habis. Dah khatam dah. Dah gitu senang semua tuan-tuan. Budak-budak semua cepat khatam. Qul Allah. Itu daripada segi pahala. Amal lain. Amal bermakna tuan-tuan kita kena baca daripada sampai satu Quran tu kita kena baca. Itu amal. Itu ada beza tuan-tuan. Ada beza. Jangan kata Qul Allah kan, itu daripada segi pahala saja. Pahala saja. Pahala. Tu contoh kan. Baca Qul Allah dah tak payah baca tu kan. Dah tak payah. Itu dia katakan al-jaza. Kalau ijza ni maksudnya nilai amal yang diganti. Maksudnya nilai amal diganti, contohnya bermusafir. Tak dapat solat Jumaat contoh kan, dia solat zuhur. Itu ijza, ganti saja. Kalau jaza ni dinilai dengan pahala. Seperti kita membaca Qul Huwallahu ahad, dinilai sebagai pahala dia seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Tetapi daripada segi nilai amal tuan-tuan tak. Kita kena baca. Kita kena baca. Kan. Kalau gitu sedaplah tuan-tuan baca Qul Allah je. Kan. Bulan Ramadan dia baca Qul Allah 3 kali dah khatam, Qul Allah 3 kali. Kan. Tak. Itu dia. Begitu juga hadis yang ketiga tuan-tuan mengenai surah Ikhlas juga. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yatakalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal labzi nafsi biyadi inna li ta'dilu thuluthul Quran rawal Bukhari. Daripadanya, iaitu daripada Abi Sa'id Khudri juga radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki lain, iaitu teman dia, membaca Qul Huwallahu ahad. Qul Huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia bacakan. Yuradduduha, diulang-ulang. Diulang. Qul Huwallahu diulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia sebut apa yang dia dengar daripada bacaan rakan dia tadi. Maksudnya dia ulang banyak kali kan, banyak kali. Wa kana rajulu yataqalluha, seolah lelaki ni dia macam meremeh-remeh timih. Apa ni baca Qul Allah banyak kali kan, Qul Allah kan, dia macam remeh-remeh. Qul Allah Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allah Allah dia baca kan. Apa amalan ni kan? Dia meremeh-remehkan. Apa ni? Lepas tu dia jumpa dengan Rasulullah. Lepas tu apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi innaha li ta'dilu thuluthul Quran. Sesungguhnya Allah bersabda, sesungguhnya apa ni, jiwaku di tangan-tangannya, inna, kerana dia setanding dengan sulusul Quran, kata pertiga Al-Quran. Baca Qul Allah macam ibarat macam pahala satu Quran tuan-tuan. Walaupun dia, sebab tu sahabat dia
Dia macam remeh-temeh. Apa ni baca qul Allah kan? Dia macam meremeh-remehkan saja. Jadi daripada sudut sini tuan-tuan nak menyatakan kelebihan surah Al-Ikhlas. Kan? Surah Al-Ikhlas. Ya taqallah, iaitu walaupun surah ayat sikit tapi pahalanya yang amat besar lagi. Begitu juga hadis yang keempat, begitu juga tuan-tuan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil qul huwallahu ahad inna ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, inna ta'dilu sulusul Quran, iaitu setanding dengan sulusul Al-Quran. Jadi dalam hadis ini tuan banyak menceritakan surah Ikhlas, maksudnya ayat yang khusus boleh kita amalkan. Di antaranya ketika nak tidur, amal baca qul huwallahu ahad. Kan? Daripada surah qul a'udzu falaq qul binnas kan, qul huwallahu ahad, amalkan. Jadikan satu amalan. Ini dikatakan amalan satu surah ni tuan-tuan. Pendek. Kan? Tapi alangkah sayangnya ramai yang tak mengamalkannya. Kan? Tu balik-balik tu tidur. Kalau penat sangat tak apa tuan-tuan, dah tu dah penat sangat kan. Tapi kalau tak penat sangat, kita amalkan, baca sekurang-kurangnya baca 3 qul dulu. Sebelum tidur, tidur. Begitu juga hadis yang kelima tuan-tuan berkaitan dengan surah Ikhlas. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad qala inna hubba adhalaqal jannah. Rawi Tirmizi. Wa qala hadithu hasan rawi Bukhari fi sahih ta'liqan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka dengan surah ni. Surah apa? Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Walaupun pendek kan, dia suka. Apa kata Rasulullah? Inna hubbaha adkhala, kerana kau cintakan surah ni, engkau akan masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Bila kita cinta tuan-tuan, kita hayati surah Ikhlas ni tuan-tuan, maka kita dimasukkan ke dalam syurga tuan-tuan. Surah Ikhlas pendek saja tuan-tuan. Jadi satu amalan. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau kita tengok lain-lain tuan-tuan, dalam solat sunat pun baca Qul kafirun rakaat pertama kan. Kedua Qul huwallahu ahad. Tengok. Nak ceritanya besarnya surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan. Dia punya fadilatnya, ganjarannya surah Al-Ikhlas. Termasuklah dengan maknanya kan, tauhid akidah dalam surah Al-Ikhlas tuan-tuan, dalam surah Al-Ikhlas. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab anjuran kita membaca surah-surah dan ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat yang tertentu. Seterusnya tuan-tuan, iaitu hadis yang ke-6. Di antara surah-surah ataupun ayat tertentu kita boleh amalkan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura misluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Rawi Muslim. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alam tara ayati unzilat, tahukah engkau ayat yang diturunkan pada malam ini, ayat diturunkan pada malam ini, lam yura misluhunna qatun, tidak ada menyamai ayat lain, tidak menyamai ayat lain. Bermakna tuan-tuan, surah ni surah yang fadilatnya besar di antaranya. Apa dia? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang kita baca kan, dengan qul a'udzu birabbin nas.
Dua dijadikan satu amalan tuan-tuan. Bermakna kena baca. Kan? Sebelum tidur kita baca. Amalan. Ayat khusus. Amalan. Katakan amalan. Sebab tu nak cerita tuan-tuan, di antara fadilat surah ni, iaitu kalau surah ni, suratul Nas dengan surah Falak kebiasaan turun kerana disebabkan sihir. Tu kan? Disebabkan sihir. Sihir ke, kena pukau ke, kena apa ke. Sebab tu bacalah surah ni, amalkan surah ni, supaya kita terdinding. Jangan tinggalkan. Lepas solat ke, sebelum tidur ke, kan, contoh kan, mana-mana kita amal. Masuk hutan ke, betul keluar hutan ke, contoh kan, pergi jalan ke apa, kita amalkan. Baca surah. Kalau kita singgah pun tuan-tuan satu tempat, kita amalkan. Baca surah 3 Qul ni tuan-tuan. Baca surah 3 Qul ni. Sebab nak nyatakan bahawa bila terkena sihir, maka kita boleh amal 41 kali baca. 3 hari kan, 5 hari, 7 hari berturut-turut baca. Baca. Ada seorang tu, dia mengubat orang perubatan, tapi dia kena sihir. Dia kena. Bila dia kena, dia lemah-lemah. Apa yang dia buat? Baca surah dengan ayat kursi tiap-tiap hari, tak pernah putus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi satu amalan supaya jadi satu pendinding bagi jiwa dia dan diri dia sendiri, tuan-tuan. Jadi jiwa. Zaman sekarang ni semua dah tahu. Zaman sekarang ni tuan-tuan, dah macam zaman jahiliah tuan-tuan. Dengki sikit, geram sikit dah hantar. Dengki sikit, itu kalau zaman sekarang ni. Pelik sekarang kan. Dah macam zaman jahiliah. Zaman jahiliah gitulah. Tapi bila zaman akhir zaman ni tuan-tuan, berlaku juga orang gunakan benda-benda tu juga tuan-tuan. Dengki sikit, tak puas hati, hantar, santau. Tak puas hati kata kan, hantar sini. Ustaz pun kena juga tuan-tuan kan. Kena, pelik, sedih apa yang berlaku pada zaman sekarang ni kan. Dia dah macam bila guna dia, yang penting dia puas hati kan, yang penting dia puas hati, kerja ke pangkat ke apa kan, yang penting dia puas hati, dia itu berlaku. Zaman sekarang berlaku tuan-tuan banyak. Sebab tu tak pelik tuan-tuan kalau kita tengok pusat perbuatan ramai yang kena, yang berubat sebab dengki ni. Ini masalah ni tuan-tuan. Dia dengki, kan, bila guna dia guna benda yang lain kan, dia dengki. Tu kena jaga dengki. Dan di antara juga yang dikatakan Uqbah bin Amir ketika itu, Uqbah bin Amir dengan Rasulullah ketika itu berjalan, tersesat jalan. Bila tersesat jalan, Nabi membaca surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin nas. Dan dia menyuruh aku baca juga, kata dia. Kata Nabi, engkau baca surah ni juga, supaya tak tersesatnya jalan. Dia antaranya. Contoh dalam hutan kan, kadang-kadang orang azan bawa jalan kan, tu dia nak jumpa jalan pulang tu kan. Kadang-kadang ya, benda hutan tuan-tuan, kalau hutan ni tempat benda tu duduk banyak juga kan. Kadang-kadang dia nak main suka-suka je kan, contoh kan, suka-suka je nak main. Jadi kita baca ni sebagai satu pendinding. Nak masuk hutan ke nak berkhemah tuan-tuan, ada satu pendinding. Baca, baca, jangan tak baca langsung. Baca, jangan tak baca langsung. Dan hadis yang ketujuh, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minal janna wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwizatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawi Tirmizi. Daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah SAW yata'awwazu, berlindung daripada jin. Berlindung daripada jin wa ainin, dan pandangan mata orang jahat. Dia tengok dan dengkikan, kadang-kadang kita terkena daripada mata saja tuan, pandangan mata, ain kan, pandangan mata. Sehinggalah turunnya ayat dua ni, al-mu'azzitani. Kenapa dia mu'azzitah? Sebab a'udzubillah. Sebab tu kata mu'azzitah ni, dua surah ni, iaitu bila turunnya dua surah ni, maka digunakan surah ni. Nabi guna Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Nabi guna surah ni
Wa taraka maswa, dan meninggalkan yang lain, surah lain. Maksudnya dua ni diamalkan ini. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah ambil hadis ni, letakkan bab khusus, jadikan satu amalan bagi kita tuan-tuan membaca surah ni tuan-tuan. Contoh kita ada rumah baru ke kan, atau contoh rumah baru tinggal pun sama juga tuan-tuan, baca surah ni, baca ayat kursi kan, dan tu satu amalan. Jadikan satu amalan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab khusus, anjuran bab khusus ni kita amalkan tuan-tuan, jadikan satu amalan. Dan hadis yang ke-8, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Quran suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakallazi biyadihi al-mulku, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithu hasan. Dalam hadis ni pula tuan-tuan, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minal Quran surah 30, ada di dalam ayat Quran tu ada 30 ayat. Dalam Quran tu ada 30 ayat syafaat li rajulin, yang dapat menolong lelaki itu. Dalam Al-Quran ada 30 ayat yang mendapat menolong lelaki itu, bermakna lelaki itu mengamalkan surah tu, hatta ghufirahu, sehingga diampunkan dosanya, Apa dia? Tabarakallazi biyadihil mulku. Surah Mulk tuan-tuan, surah Mulk, nampak tu, nak ceritakan fadilat surah Al-Mulk, anjuran amalan kita mengamalkan surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca. Cuma surah Al-Mulk ni dibaca pada sebelum tidur kan, tetapi bila dibaca ni program tak apa, baca. Kadang-kadang kita pun tak terbaca kat rumah. Baik kita baca sini kan. Kadang-kadang dah malas. Tapi kalau yang yakin boleh buat satu amalan, tak apa, buat sebelum tidur dia baca kan. Surah Al-Mulk kan, tabarakallazi biyadihi mulku, lepas tu tidur tu tertidur kan. Jadi satu amalan. Surah Mulk tuan-tuan, dia akan tolong kita beri syafaat surah ni di hari akhirat kelak tuan-tuan. Amalan, jadikan satu amalan, baca tiap-tiap hari tuan-tuan. Tuan-tuan hafal lagi bagus. Kan, kalau tuan-tuan dah baca tiap-tiap hari kan, tiap-tiap hari confirm saya cakap tuan-tuan, tuan akan terhafal sendiri surah Mulk, dah ingat dah. Walaupun kita tak hafal kan, tapi kita baca tiap-tiap hari, tabarakalladzi, kita confirm akan ingat. Sebab tu di sini dikatakan kelebihan surah Al-Mulk di antaranya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita ni diampunkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dalam ayat Quran tu ada 30. Ini hadis ni tuan-tuan, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat kepada orang yang ni. Tu dia surah tu, ayat. Yang kedua pula, menahan dan menyelamatkan daripada sesaan kubur, daripada Imam Nasai. Itu hadis tu kan ada daripada Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahawa siapa membaca setiap malam akan dicegah daripada azab kubur. Amalkan kan. Jangan maksudnya kita baca surah ni mentang-mentang kita cegah azab kubur, kita buat jahat kan, buat benda tak elok mentang-mentang kita baca surah, tak kan. Maksudnya kita baca, lepas tu buat amalan baik, amalan mungkar kita tinggalkan tuan-tuan. Tu dia. Tapi kalau kita baca tapi kita buat jahat juga, berjudi juga, sama juga kan. Nak dari segi pada sudut nilai pahala tu, nak pada sudut ni nilai pahala dia. Tu dia. Tu dia antaranya. Itu dapat menyelamatkan daripada seksa kubur. Yang ketiga pula, masuk syurga. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah dalam Al-Quran dia akan mendapat hadiah kepada pembacanya sehingga dia masuk syurga. Dalam Sunan At-Tabrani. Itu satu kelebihan surah
Al-Mulk. Jadi baca kelebihan ni, surah Al-Mulk. Tu dia. Yang kelima pula, bagi pembaca ni, dia akan dibela oleh surah Al-Mulk ni. Tabarakallazi, seolah-olah dibela kita lah. Siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, maksudnya baca tiap-tiap ayat sampai kita mati, tuan-tuan, sampai kita meninggal. Ini dia antara salah satunya kelebihan membaca surah Al-Mulk. Jadi amalan, tuan-tuan, amal, terutama dalam bulan Syakban ni, tuan-tuan. Baca amal. Keluar pula Syaban pun kita baca kan, Ramadan kan, baca Syawal ke semua, kita baca satu, jadikan satu amalan sebenarnya, jadikan satu amalan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengambil hadis ni, letakkan anjuran ataupun kita mengamalkan surah yang khusus dan ayat-ayat yang khusus, iaitu ayat yang tertentu untuk amalan kita sendiri, tuan-tuan. Sebab tu ya Allah, tuan-tuan, tabarakallazi, tuan-tuan, kalau Imam Nawawi rahimahullah dia buat kitab ni, tuan-tuan, dia susun kitab ni, buat satu tajuk, tuan-tuan, yang mengajak kita kepada arah kebaikan, tuan-tuan, yang mengajak kita ke arah untuk melakukan amalan-amalan yang baik, tuan-tuan, untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, tuan-tuan. Tengok jasanya Imam Nawawi rahimahullah. Kita ada buat, tuan-tuan? Tak ada kan? Ni jasanya yang dia buat untuk menampakkan kita ni, tuan-tuan, kan? Satu, tunjuk jalan yang lurus, tingkatkan keimanan, tingkatkan amalan untuk kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Tingkatkan, tingkatkan. Dan hadis yang ke-9, di antara bab ataupun surah yang khusus, di antaranya surah apa, tuan? Kita tengok. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatahu kila kafatahu al-makrurah. Okey, daripada Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah fi lailatin, maka dia terpelihara pada malam itu ataupun mencukupi. Itu siapa membaca surah dua ayat antara itu, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, sampai habis, tuan-tuan. Amalan. Jadi satu amalan. Jadi amalkan, tuan-tuan, apa ni, satu ayat ni, amalkan ayat ni supaya kita dipelihara pada malam tu ataupun dijaga oleh Allah dan para malaikat. Mana Rasulullah unzila min rabbi. Baca malam pun boleh, tuan-tuan. Sebab tu dalam surah ni dibaca, dalam mak surat pun dia ada kan, tuan-tuan. Pagi kita baca, petang kita baca, jadikan satu amalan. Kita baca, tuan-tuan, kan? Nak tidur pun kita baca, jadikan satu amalan. Dan di antara ayat ni juga untuk kita merawat orang, contoh yang kena rasukan, ini juga salah satunya. Jadi kalau kita apa, tuan-tuan, jadikan satu amalan untuk kita, tuan-tuan, untuk pendinding diri kita, tuan-tuan, kan? Jadikan satu amalan. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya okey, kita ambil satu hadis ya, tuan-tuan. Hadis ni pendek saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, jangan jadikan rumah kamu sebagai perkuburan. Inna syaitan yanfiru minal baiti, sesungguhnya syaitan itu lari pada rumah alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, yang dibacakan dengan surah Al-Baqarah. Sebab tu Nabi menyatakan bahawa jangan jadikan rumah kita sebagai kubur, tuan-tuan. Apa maksudnya rumah sebagai kubur? Maksudnya dekat rumah kita tu, tuan-tuan, kita tidak membaca dengan ayat-ayat Al-Quran, kita tak buat solat sunat, kita tidak berzikir. Itu ibarat macam kubur, tuan-tuan.
Rumah yang tidak dilanungkan dengan membaca ayat Al-Quran, yang dilanungkan dengan lagu contoh, itu je. Baca Quran tak ada, semua tak ada. Solat sunat pun tak ada. Jangan jadikan seperti kubur. Masuk kubur ni tuan-tuan, tempat sunyi kan, tempat takut, orang takut kan, itu tempat sunyi. Itu sebagai perkuburan. Jadi dibacakan Al-Quran tuan-tuan, jangan dijadikan sebagai kubur. Dan perumpamaan juga seperti orang yang berzikir. Bila orang berzikir tuan-tuan, dia menghidupkan hati. Betul, hidup hati kita berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, zikir. Tak berzikir seperti mematikan hati. Hati kita mati tuan-tuan. Diumpamakan macam itu pula. Hati kita hati ni jadi mati. Dan syaitan tuan-tuan, bila dibacakan surah Al-Baqarah kat rumah tuan-tuan, lagi dia iblis ni kan. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kat rumah tu kita bacakan Al-Quran daripada awal ataupun hingga akhir, khatamkan. Jangan jadikan sebagai kubur, sunyi, zikir tak ada, solat sunat tak ada, baca Al-Quran pun tak ada. Yang ada apa? Iblis akan datang, syaitan ni, dia suka macam itu, rumah macam itu. Bila suka macam itu tuan-tuan, dia akan mengapi-apikan orang, gaduh, marah. Tu yang bahaya tu kan. Sekurang-kurang orang malam nak baca, buka ayat Quran, dengar ayat Quran, bismillah, searah medi ke kan, dengar, buka, sekurang-kurang kita dengar ayat Al-Quran, seorang kita dengar. Jadi setakat tu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham daripada hadis yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tak lain tak bukan tuan-tuan, Imam Nawawi nak ajak kita umat yang akhir zaman ni supaya melakukan amalan ibadat tuan-tuan. Diajak sama-sama kita buat juga tuan-tuan satu amalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.